Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pun semua. Apa khabar? Pada member semua, terutama member daripada grup Philip at Singgang. Okey, pagi ni saya akan terangkan secara ringkas lah bagaimana untuk setting, bagaimana untuk guna indikator Singgang Sawit Pro 1 untuk memudahkan masing-masing trading lah. Actually pagi ni saya ada buat satu improvement pada 5/8/2022. Okey. Kalau mula-mula install indikator ni dekat chart, memang tengok banyak macam ni lah, memang polok lah kan. Tapi setiap tanda simbol semua dalam ni ada kegunaan masing-masing. Cuma atas kesesuaian lah untuk semua. Okey, mula-mula saya explain tentang indikator dipanggil Gantt chart. Okey, Gantt chart ni kalau siapa-siapa yang actually indikator ni selain daripada sawit, dia boleh guna juga untuk saham. Okey. Kalau siapa-siapa yang biasa guna Gantt chart, okey, Gantt chart ni dia develop by W.D. Gantt, mati dah lah. Dia memang very expert lah. Dia dapat ilham dari apabila dia pergi melawat kat Mesir, based on piramid tu dia buat develop Gantt chart. Gantt chart ni lebih kurang macam ni. Dia ada link, okey, dekat ni, kat website ni, tapi ini lebih sesuai untuk saham sebab dia ada limitation dia punya value ni. Okey, that's why. Tapi yang paling penting kita boleh belajar sini adalah warna-warna ni. Warna ni mewakili support or resistance. Maksudnya kalau merah ni adalah consider very strong support ataupun very strong resistance. Warna biru ni adalah very strong warna biru ni mewakili strong resistance or strong support. Kuning ni weak, hijau ni very weak. Okey. Jadi apa guna merah dan biru ni? Jadi kita macam ni konsep dia. Konsep dia kita beli apabila dia dah break resistance. Kita buy. Ataupun kita tunggu untuk stop loss dekat mana strong support. Itu kegunaannya. Very strong dengan strong support, itu cara guna dia. Jadi untuk memudahkan semua member semua, saya mudahkan dia dalam bentuk indikator dalam Singgang Sawit Pro. Dekat contoh ni, R ni maksudnya resistance, red ni maksudnya strong resistance. Maksudnya okey, contohnya value tu duduk atas warna merah, dia maksudnya dia adalah resistance untuk very strong resistance. Kalau blue ni resistance strong saja ataupun kuat saja. Ni R ni sangat kuat lah ataupun strong. Jadi kalau let's say sekarang dia akan auto calculate ataupun display kat sini. Jadi daripada sini, daripada Gantt chart ni, blue red ni resistance, support resistance ni kita boleh guna sebagai reference kepada kita. Kat mana kita normally kita akan beli sesuatu harga apabila dia dah break resistance and very strong. Jadi kita beli a tick above apabila dah break dengan dapatnya confirmation apabila kita check pada time frame 1 minit. Begitu juga kalau kita nak sell. Kita sell kat mana kita nak sell? Kita sell apabila dia dah break strong atau very strong red ataupun blue support. Satu tick below dia dengan tengok validation atau confirmation dekat time frame 1 minit. Itu kegunaan Gantt chart ni. Okey. Yang kedua saya explain apa yang warna merah ni 1%, 2% belah ni adalah Fibonacci. Jadi siapa nak tahu Fibonacci, okey, boleh explore lah. Saya tak cerita tentang detail tentang bagaimana guna, tapi semua ni adalah calculate by Fibonacci value. Okey, value dia. Jadi kita guna biasa kalau you tonton video banyak dekat YouTube, cari je tentang Fibonacci, dia akan normally Fibonacci ni ada 3 value, dia panggil golden value di antara range antara 618, 550 dengan 382. Sebab dia ni kita consider sebagai reversal ataupun turning point punya level. Okey. Boleh tonton. Okey, yang ketiga adalah value-value yang banyak ni. Okey. Okey, sebelum tu nak beritahu Gantt chart Fibonacci ni kita boleh off dia. Kalau tak nak guna boleh off. Cara dia pergi dekat setting. Okey, pergi kat setting. Okey, pergi kat setting, pergi kat input. Kalau untuk off Gantt chart, pergi dekat ni ada 2 button ni. On, off, very strong, red, very on, off, blue. Okey, kita cantik dia. Dia akan tak tunjuk kat situ. Sama juga dengan Fibonacci. Fibonacci macam mana kita tak nak
Tak nak guna kat sini. Senang je cara dia. Kita pergi dekat Fibonacci level ni. Okey. You tick. Tapi you letakkan dia kosong. Putih. Okey, dia akan hilang. Jadi, tak serabut lah kalau siapa tak nak guna. Sama juga kalau kita nak adakan semula, kita ikutlah. Fibonacci support, kita taklah warna. Merah. Warna resistor tak warna biru lah. Okey, dia akan ada semula. Ya, ikut atas pilihan masing-masing. Tak ada halnya. Okey, sekarang Fibonacci ni kita boleh guna dia untuk 1 ke atas, 0 ke bawah kan. Okey, 0 ke bawah ni biasa normally kita nak cari dia resistor lah ke atas. Jadi kalau kita boleh tukar, cara dia tukar dia, kita pergi je dekat button ni. Mana sekejap, button reverse bukan dekat sini. Reverse ni, klik je reverse, dia akan bertukar 0 ke atas. Kalau klik lagi 1 ke atas. Cara guna dia macam tu. Okey. Itu untuk Fibonacci dan juga Gantt chart. Okey. Okey, saya buang dulu untuk Fibonacci tu nak tunjuk apa kegunaan. Okey, itu jadi kita buat. Kita buat okey. Okey, yang ketiga adalah untuk dipanggil Gantt calculator. Ini Gantt calculator yang warna yang garisan garisan hijau, merah, garisan dotted ni, lepas tu ada value kat sini. Macam mana nak guna? Cara dia guna dia cukup mudah. Dia actually based on pada satu website, nama dia boleh tengok, ataupun kita boleh juga download daripada internet ataupun apps dia panggil Gantt calculator. Actually Gantt calculator ni normally kita guna dekat mana opening price, mana-mana pukul 10 pagi, pukul 9 pagi, apa-apalah saham ke dia. Opening price dia, kita masuk ke open price ataupun mana-mana spike punya candle. Okey, bagi contoh. Okey, kita ambil lah satu harga kat sini, katalah kita ambil candle kat sini. Harga open dia 3820, tengok atas ni 3820. Jadi 3820 kita masukkan dalam calculator ni. Okey, sekejap. Kita masuk opening price dia ataupun apa-apa harga kita nak cari. Contoh 3820. Kita pun klik. Lepas klik dia akan recommend kat kita kat bawah ni. Okey. Dia kata 3820 ni buy above. Ini recommendation bukan buy call. Recommendation buy above 38. Harga value ni adalah TP dia recommend, dan dia juga stop loss. Lepas tu sell below this value, target banyak ni, stop loss banyak ni. Jadi untuk memudahkan semua ni, saya buat indikator masuk dalam kita punya indikator, dalam indikator tu. Cara ni contohnya kita banding betul tak betul. Okey, tengok sebab tadi kita current price kita 3820. Jadi cara nak guna dia adalah kita pergi kat setting. Okey, pergi kat setting. Kita pergi dekat bahagian Gantt level bawah sana. Okey ni. Gantt level ni ambil custom, ambil source ni sebab kita nak masuk sendiri custom. Yang lain boleh try. Kita masukkan 3820. Okey, level-level ni kita boleh pilih. Ni level garisan tadilah. Berapa level kita nak dapat 3 level ke? Boleh buat. Okey, contoh 2 level kita ambil. Kita pun okey. Nampak tak? Dia masuk sendiri garisan Gantt calculator ni macam tadi Okey, ni hijau yang dia base recommend untuk buy, merah ni ada untuk sell. Jadi kita tengok kita masuk di 3820. Jadi 38.52 38.251 lebih kurang sama. 3813 sini pun masuk 38.306. Itu kegunaan Gantt calculator. Untuk tahu detail macam mana guna Gantt calculator, boleh masuk website ni. Dia cerita, ada video panduan cara guna. Okey. Itu cara yang dia kata. Okey. Kalau tak nak bagi dia ada appear dekat chart ni, senang je pergi dekat kat bawah ni, kat Gantt ni tadi. Okey, kita buang ni. Antik ni.
Ketik ni. Lepas tu kita masukkan custom ni, kita masuk nombor 0. Jadi dia tak ada, dia akan pergi kat bawah. Okey, next punya indicator. Okey, ini adalah SAR. SAR ni ada panggil parabolic support and reverse ke apa, bukan macam tu lah. Dia actually untuk identify kat mana trend tu berubah. Macam ni ada tanda love, trend, uptrend baru bermula. Okey, kalau tanda orang menangis ni, uptrend, downtrend bermula. Okey. Jadi cara nak display ataupun tak nak guna sama je. Kita pergi kat sini, pergi dekat style ni, kita buang je perkataan SAR ni. Dia automatik dia akan hilang. Buang label buy sell. Lepas tu dia akan hilang. Kalau nak guna boleh guna. Okey. Yang ketiga, yang keberapa saya ingat tak? Okey. Ini adalah Hakim Ashi yang dimodified. Okey, dia tak sama dengan Hakim Ashi yang original. Okey, Hakim ni saya klik Hakim Ashi original. Nampak dia ada kat lain kat bawah ni, Hakim Ashi bawah original. Okey. Ni yang modified. Okey, yang modified. Okey, cara guna dia saya recommend kalau nak guna Hakim Ashi ni, kita guna candlestick hollow supaya kita nampak kat mana dia clashing ataupun overlap. Okey. Okey, Hakim Ashi ni kita boleh nak guna atau tak nak guna, kita pergi tick dekat sini. Nampak HA ni. Kalau kita buang HA, dia akan hilang. Kalau nak guna, kita tick. Okey. Macam mana cara nak guna? Cara guna kalau buat backtest apa-apa backtest lah. Kita tengok Hakim Ashi ni makin contohnya downtrend, kita tunggu dia sampai dia punya apa ni size body dia makin kecil. Lepas tu kita tunggu candlestick cross ataupun overlap each other. Lepas tu kita boleh potensi untuk buy ataupun potensi sell. Ikut macam ni lah. Kalau ni hijau dia makin mengecil, lepas tu dia overlap dengan candlestick, kita boleh potensi untuk sell. Kalau merah ni dia makin mengecil, kita potensi untuk buy. Itu cara Hakim Ashi. Okey, kita buang dulu Hakim Ashi. Okey. Okey, yang warna orange ni adalah kita panggil inside bar. Okey, inside bar kita normally kita guna cara nak tukar warna inside bar ni kat sini. Ni inside bar ni boleh tukar. Inside bar tukar warna ni. Ikut pilihan masing-masing. Jadi kita normally inside bar ni kita guna untuk apabila dia break above ni mother candle ni inside bar. Kalau dia break above ini kita boleh buy. Kalau dia break below daripada low mother candle, kita boleh sell. Penting kita marking pada time frame yang besar bermula daripada daily, 4 hours, 3 hours. Kita setiap kali ada inside bar, kita boleh guna function dekat sini. Kita buat contoh lah, kita buatlah box kat mana-mana. Contoh kat sini kan, contoh dia letak kat situ. Contoh lah kita nak tanda inside bar yang ni kan, contoh yang ni. Jadi kita ambil ni, kita ada inside bar, kita cari mother candle lah. Okay, mother candle ni kita klik dulu sini. Okey, cara dia letak sini mana. Okey, kita tengok high mother candle berapa sebab kita nak marking high dia 3968. 3968. Okey, low mother candle berapa? Low dia adalah low dia adalah 3838. 3838. 38 3834. Okey, kita ada kat sini. Jadi kita tarik je lah. Senang cerita. Contoh. Ini satu contoh cara nak buat box lah. Nanti normally kita akan tanda yang latest yang depan ni. Pagi-pagi tanda dulu yang mana ada time frame besar-besar antara 30 minit ke atas. Sebab normally bila dia break dia atas atau bawah time frame yang besar-besar, dia akan pergi jauh lah. Okey, itu cara dia. Itu Hakim Ashi. Okey, yang last kali, bukan last kali, yang tu adalah garisan comel. Garisan comel ni, garisan comel ni yang warna purple ni, kita boleh tukar lah. Kalau nak tukar warna hitam, tukar warna hitam. Okey, tukar warna hitam. Okey, kita buat je. Okey, kat situ. Okey, lepas tu last kali adalah tanda untuk ni. Divergent ni. Dia ada divergent ni ada 2-3 simbol satu okey, divergent ni actually you boleh compare. Kalau siapa-siapa biasa tu, cara nak compare senang je, kita add je. Contohnya RSI saya ambil RSI
RSI. Okey, kita ambil je support distance, kita letak je untuk checking ya. Okey, for example. Okey, contohnya. Okey, kenapa adanya kat sini RSI? RSI divergent ni ada dua simbol. Satu simbol burung elang dipanggil bullish divergent. Satu lagi tanda bear. Tanda bear ni ada kat belakang ni kot. Sekejap saya cari ya. Kat belakang bawah ni. Tak ada. Apa nanti saya tunjuk cari dia. Saya tunjuk cara dia. Dia adanya divergent ni apabila macam boleh cuba study lah apa maksud divergent ni. Contoh saya tunjuk Okey lah, kalau kita ambil satu garisan, kita ambil satu sini trend line. Okey, kita ambil sini. Okey, kita ambil sini. Sini ke sini. Okey, divergent kat situ. Sedangkan kat sini price ke sini, nampak? Dia divergent macam tu. Jadi bila ada benda macam ni, dia akan keluar tanda dipanggil apa? Tanda helang ni ataupun eagle dia untuk menunjukkan dia adalah bullish divergent. Sama juga kalau ada bear kalau tu dia. Jadi dia dari sini you boleh pilih, kita boleh pilih jenis divergent apa kita nak. Cara dia pergi kat sini, pergi kat input. Okey, boleh pilih dekat ni. Divergent ni nak pilih yang mana? Nak pilih RSI ke MACD? Kalau MACD, pilih MACD, dia akan keluar MACD. Tapi MACD dia akan keluar dengan MACD punya divergent lah, dia lain-lain. Okey, itu lebih kurang lah berkenaan indikator singgang sawit Pro 1. Okey, yang ni biasa je. Higher high, higher low ni adalah untuk tunjuk kita market trend. Market structure lah kita boleh guna. Jadi saya harap benda ni bermanfaat untuk semua. Tapi kena ingat setiap kali apa-apa kita setting tu ubah, kita kena save as default supaya mudah untuk akan datang. Okey, saya harap semua faham. Kalau ada apa soalan boleh tanya semula. Okey, Assalamualaikum.